Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia. Edisi kali ini didahului dengan paparan mengenai tindakan Jepun menutup loji reaktor nukliernya yang terakhir, menjadikan negara itu bebas dari kuasa nuklear dalam masa 40 tahun. 13 orang maut apabila banjir besar melanda barat Nepal pada hujung minggu lalu, sementara 21 orang terkorban dalam kejadian kebakaran di Thailand dan Korea Selatan. Turut dipaparkan usaha Taiwan untuk menggalakkan industri pelancongan dengan memperkenalkan penerbangan bertemakan Hello Kitty. Dan tahukah Auda, ketawa boleh mendatangkan banyak manfaat kepada kesihatan kita. Kajian menunjukkan apabila ketawa kita membuat senaman pada sistem penghadaman kita. Ingin mengetahui lebih lanjut? Teruskan bersama kami untuk mengikuti laporannya bersama Syaiful Bakrin Haji Suhaili selepas ini. Jepun menutup loji reaktor nukliernya yang terakhir pada hujung minggu lalu. Langkah tersebut menjadikan negara matahari terbit itu bebas dari kuasa nuklear dalam masa 40 tahun. Loji nuklear Tomari di bahagian utara ini membekalkan 912 megawatt tenaga elektrik. Penutupannya menjadikan kesemua 50 reaktor nuklear lagi tidak digunakan, menjadikan Jepun bebas dari tenaga nuklear sejak Mei 1970. Beberapa orang menteri Kabinet Jepun cuba mendapatkan sokongan orang ramai bagi mengaktifkan semula dua loji reaktor Ohi Kansai elektrik untuk cuba memenuhi kehendak yang dijangka meningkat semasa musim panas pada bulan-bulan mendatang. Kedua-dua loji Ohi masih dipertimbangkan untuk diaktifkan semula oleh kerajaan pusat. Perdana Menteri Nepal Baburam Bhattarai berikrar untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada para mangsa yang terselamat dari banjir kilan yang melanda kawasan banjaran Annapurna di barat negara itu. Pasukan penyelamat masih meneruskan operasi mencari mayat mangsa ketika harapan semakin tipis untuk menemui mangsa yang terselamat. Media setempat melaporkan banjir kilan yang melanda barat Nepal pada hujung minggu lalu mengakibatkan lebih 13 kematian dan ramai lagi yang masih hilang, 3 daripadanya dipercayai pelancong warga negara asing. Perdana Menteri Nepal berkesempatan melawat perkampungan Karapani yang terjejas. Semasa lawatan, beliau menjanjikan bantuan antara $1,000 ke $2,000 mereka kepada keluarga mangsa yang terkorban. Beliau juga berikrar untuk menubuhkan tempat-tempat perlindungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Jika Nepal dilanda banjir besar, lain pula halnya di China. Bahagian selatan negara itu mengalami musim kemarau panjang yang teruk dengan lebih 680,000 penduduk mengalami kekurangan bekalan air. Kekurangan air setakat ini menjejaskan sekurang-kurangnya 200,000 orang penduduk, lebih 70,000 haiwan ternakan serta memusnahkan 31,000 hektar tanaman di 6 buah daerah di wilayah barat laut Guangxi. Menurut Biro Kaji Cuaca setempat, bahagian barat dan selatan Guangxi mengalami musim panas dan kemarau berpanjangan. Suhu purata dicatat 2 ke 3 darjah Celsius lebih tinggi berbanding suhu biasa, sementara turunan hujan dicatatkan berkurangan sebanyak 30 ke 50% daripada biasa. Wilayah Ibaraki di timur laut Tokyo dilanda taufan pada hujung minggu lalu. Bencana alam itu menyebabkan seorang remaja maut dan lebih 40 lagi cedera. Menurut media setempat, lebih 100 buah rumah musnah selepas kejadian, manakala lebih 16,000 buah rumah di 6 buah pekan dan bandaraya tidak menerima bekalan elektrik.
Sekurang-kurangnya 19 orang cedera apabila sebuah kereta api penumpang tergelincir dari landasan di negeri Haryana, Utara India. Pegawai Perhubungan Awam landasan kereta api India berkata, nahas berlaku dekat Bandar Raya Rohtang di Haryana antara stesen Kharwar dan Sampla. Katanya 8 gerabak Punjab Mail tergelincir dari landasan. Menurut pihak berkuasa, nahas berpunca akibat kerosakan sepanjang 50 meter pada landasan. Pihak berkuasa Thailand melancarkan siasatan bagi mengenal pasti punca letupan di sebuah loji kimia yang menyebabkan sekurang-kurangnya 12 orang maut. Letupan di loji itu yang terletak di kompleks perindustrian terbesar Thailand turut mencederakan 105 orang. Kejadian memaksa pemindahan ribuan orang dan pekerja dari kawasan tersebut di wilayah Rayong di timur Bangkok. Loji itu menghasilkan bahan-bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan getah sintetik dan resin plastik. Sementara itu, di Korea Selatan, 9 orang terkorban dan 20 lagi cedera dalam kejadian kebakaran di sebuah klub karaoke. Kebakaran bermula di aras 3 bangunan 6 tingkat itu di Busan, bandaraya kedua terbesar Korea Selatan. Agensi berita setempat memetik para pegawai polis sebagai berkata, kebanyakan mangsa maut selepas tersedut gas dan asap beracun. Pelbagai usaha dilaksanakan untuk menggelakkan industri pelancongan. Syarikat penerbangan EVA contohnya melancarkan pengalaman menaiki pesawat bertemakan Hello Kitty di Taiwan. Sebaik masuk ke lapangan terbang antarabangsa Taoyuan Taiwan, para pelancong boleh menikmati perkhidmatan bertema Hello Kitty dari saat mendaftar masuk hingga mendapatkan pas masuk. Menurut jurucakap EVA, ikon kucing berusia 50 tahun itu menjadi pilihan kerana ia boleh membawa ketenangan. Katanya, pesawat Hello Kitty membantu menggalakkan pelancongan antara Jepun dan Taiwan. Beberapa barangan lain yang bertema Hello Kitty termasuk makanan, perkakas untuk makan dan bantal. Sekumpulan pelajar lelaki di China mencukur rambut mereka sebagai menunjukkan sokongan terhadap rakan sekelas yang menghidap leukemia. Kesemua 26 pelajar lelaki Universiti Yichun, wilayah Jiangxi, Timur China menyertai tindakan ini sebagai tanda kasih kepada Yuan Yume yang disahkan menghidap leukemia pada bulan lalu. Yuan dikenakan caj sehingga lebih $31,000 mereka bagi rawatan kimioterapi fasa pertama. Yang lebih menyedihkan, ayahnya kehilangan upaya bekerja selepas nahas jalan raya tahun lalu. Penyakit Yuan setentunya menjadi satu lagi beban buat keluarganya yang sudah pun dilanda kesusahan. Justru Yuan sekeluarga hanya mengharapkan bantuan rakan-rakan dan warga sekolah serta masyarakat yang prihatin. Ketawa selama seminit bersamaan dengan mendayung selama 10 minit. Demikian menurut satu kajian yang turut disokong oleh DQ, pengajar yoga ketawa di Hong Kong. Katanya ketawa mendatangkan banyak faedah untuk kesihatan kerana ia membantu membuat senaman pada diafram sekaligus menyihatkan sistem penghadaman. Bunyi ketawa bergema di Pelabuhan Victoria di Hong Kong sebagai menandakan Hari Ketawa Sedunia. Hampir 200 orang dengan mengenakan baju berwarna jingga berhimpun untuk menghabiskan masa selama 2 jam untuk ketawa. Mereka disertai oleh penduduk di 70 buah negara seluruh dunia untuk meraihkan Hari Ketawa Sedunia yang disambut pada Ahad pertama setiap bulan Mei. Juga diadakan perarakan dan pertandingan ketawa terpanjang.
Pesta Lumba Perahu Naga Cina 2012 diadakan buat pertama kalinya di Tasik Poyang di daerah Jiangxi. Dua pasukan menguasai pusingan akhir. Selain daripada pengayuh kebangsaan, perlumbaan juga disertai oleh pasukan luar negara. 16 buah pasukan bertanding untuk merebut gelaran juara. Pusingan akhir 200 meter dan 500 meter bagi kedua-dua kategori lelaki dan wanita menarik minat orang ramai. Pasukan Shunde dari daerah Guangdong ternyata hebat apabila mengalahkan pasukan lawan dengan jurang besar. Manakala kedua-dua pasukan wanita tuan rumah, Jiangxi dan Zhejiang, meraih gelaran juara. Lumba Perahu Naga adalah sukan air tradisional yang popular di China dan sering dijadikan acara kebangsaan dengan 10 acara yang sama dirancang akan diadakan di lokasi berlainan sepanjang tahun ini. Sekarang kita beralih ke segmen Jendela ASEAN. Singapura menubuhkan sebuah institusi baru bagi penyelidikan nuklear yang dihasrat akan dapat membantu meningkatkan teknologi dan sains negara itu. Myanmar pula menubuhkan beberapa tapak ekor pelancongan selaras dengan tema Hari Tanah Lembap Sedunia pada tahun ini iaitu Tanah Paya dan Pelancongan. Juga dimuatkan paparan mengenai langkah yang diambil oleh Malaysia bagi memastikan spesies penyu karah tidak pupus. Dan edisi kali ini akan diakhiri dengan Festival Kasut Antarabangsa Satu Malaysia yang mengangkat kasut ke peringkat yang lebih tinggi. Semua itu dimuatkan selepas ini. Para penyelidik dan sarjana dari rantau Asia boleh tinggal dalam gelung kemajuan terkini dan penemuan dalam bidang sains di Sekolah Musim Sejuk di Singapura. Sekolah itu dipanggil Institut Pengajian Lanjutan mengenai zarah fizik dan kosmologi dan implikasi bagi teknologi. Institut ini ditubuhkan oleh Universiti Teknologi Nanyang dengan sokongan Pertubuhan Eropah untuk penyelidikan nuklear yang terkenal untuk mencipta World Wide Web. Kursus pertama di Universiti Teknologi Nanyang diadakan selama 3 minggu bagi kira-kira 120 orang penyelidik dan pemegang sarjana dari rantau Asia. Timbalan Perdana Menteri Teo Chee Hean melahirkan keyakinan langkah ini dapat meningkatkan rancangan sains dan teknologi Singapura. Tanah lembap adalah ekosistem berkaitan air yang merupakan sumber penting bagi pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Ia juga merupakan habitat unggas air dan burung hijrah. Terdapat lebih 2,000 tanah lembap di dunia dan Myanmar mempunyai banyak tanah lembap di beberapa bahagian. Teluk Motama terletak di bahagian selatan dan ia tempat yang aman untuk burung sandpipers dan banyak lagi spesies burung tempatan. Baru-baru ini Myanmar menubuhkan 21 tapang ekor pelancongan termasuk tanah lembap dan hutan simpan semula jadi. 2 Februari ditetapkan sebagai Hari Tanah Lembap Sedunia sejak tahun 1997. Moto tahun ini ialah Tanah Paya dan Pelancongan. Pantai Port Dickson dari Glory Beach Resort GBR Negeri Sembilan hingga ke Sempadan Melaka dikenal pasti sebagai pusat mendarat penyu spesies kara untuk menetaskan telurnya. Sehubungan itu, para pengunjung digalakkan menjadi ejen memaklumkan perkara berkenaan di pusat penetasan penyu GBR untuk pengasingan dan pengeraman. Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelancongan, Perpaduan Kebudayaan Kesenian Warisan dan Adat Istiadat Melayu Negeri, Dato' Muhammad Razi Kail berkata, ini bagi memastikan spesies penyu karah tidak pupus dan pada masa yang sama
menggalakkan kawasan pantai berkenaan sebagai pilihan penyu untuk penetasan telur. Ke arah menggalakkan orang ramai bersama-sama menyertai program pemeliharaan penyu ini, pihak GBR dengan kerjasama Jabatan Perikanan Negeri memberikan ganjaran RM3 Malaysia bagi setiap biji telur yang ditemui individu di pantai ini. Siapa sangka keperluan penting yang cuma disarungkan ke kaki diangkat ke peringkat tinggi menerusi acara besar-besaran. Bukan untuk kelompok tertentu atau bersifat domestik, tetapi sebagai landasan memartabatkan produk penting dalam kehidupan seharian semua peringkat usia. Itulah keistimewaan Kasun seperti yang dipaparkan pada Festival Kasun Antarabangsa 1 Malaysia. Acara perasmian disempurnakan oleh Raja Permaisuri Agong Tuanku Haminah Hamidun. Festival bertujuan memartabatkan kasun sebagai keperluan harian paling penting setiap individu selain turut membantu meningkatkan aura personaliti si pemakai. Paling penting, ia turut memeriahkan industri fashion kasut dunia dengan tumpuan dialihkan juga ke Malaysia sebagai pasaran kasun antarabangsa serta potensi Kuala Lumpur untuk menjadikan tumpuan kaki kasun. Dalam erti kata lain, ibu kota kasut Asia. Festival edisi ketiga ini disertai lebih 150 jenama pengeluar kasun dari dalam dan luar negara. Bahan itu tadi mengakhiri edisi Dunia Asia untuk minggu ini. Bersua lagi minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.